Allahu Akbar, Allahu Akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم زرنا علما وارزقنا فهما. اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردده إلي عند حاجتي إليه. وبعد إن شاء الله kita beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang dihormati ahli jawatan kuasa masjid, mungkin menundang hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah, pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi panjangkan umur kita, sihatkan tubuh badan kita, ruangkan masa kita, alhamdulillah, dan dapat kita hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk solat berjemaah. Dan insya-Allah kita sambung lagi dengan tadabbur makna dari surah Al-Mursalat ayat yang ke-20. InsyaAllah sambungannya ayat yang ke-20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam nakhluqkum min ma'in mahin فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين. Allah Subhanahu wa taala bertanya, Allah Subhanahu wa taala bertanya, hadza tadhkirun minallahi ta'ala lil kuffar. Ini adalah peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang kafir. Alam nakhluqkum min ma'in mahin. Bukankah telah kami ciptakan kamu daripada air yang lemah? Ma'im mahin, ma'im mahin, air yang lemah. Ada setengah ahli tafsir dia terjemahkan dengan makna air yang hina, tetapi yang lebih kuatnya adalah air yang lemah. Air yang lemah ini yang bermaksud yang dimaksudkan ma'im mahin ini yaitu wahwa mahin maksudnya dhaif. Ma'im mahin maknanya dhaif, wahwa al-mani. Allah SWT ciptakan kamu daripada air mani. Kenapa dinamakan mahin? Kenapa dinamakan sebagai lemah? Tak sama. Air mani tak sama dengan air-air yang lain. Di antaranya air yang ada atas muka dunia ni, air hujannya, air sungainya, ni tak sama. Nak wajir pokok bukan biasa dia. Jadi nak ceritanya dia lemah dalam segala hal, lemah. Dan ianya tidak banyak.
Jadi tuan-tuan semua, maka kita kena sedar bahawasanya ini adalah peringatan daripada Allah Ta'ala, bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni mampu bi'azimi in'amihi alaihim. Allah Ta'ala memperingatkan bahawasanya besarnya nikmat-nikmat Allah SWT ke atas mereka itu. Wa biqudratihi ala ibtida'i khalqihim. Allah Ta'ala nak menceritakan bahawasanya kemampuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menciptakan mereka daripada awal-awal kejadian. Wal qadir ala al-ibtida' qadirun ala al-i'adah. Bahwasanya Allah Ta'ala ini mampu, Tuhan yang mampu memulakan penjadian kejadian manusia, dan juga mampu untuk mengulangi balik manusia yang telah dijadikan Allah Ta'ala hancurkan, Allah Ta'ala hidupkan kembali. Ini nak ceritanya bahawasanya Allah Ta'ala memberi peringatan kepada orang-orang yang kafir, yang kufar, yang mendustakan bahawasanya kewujudan hari akhirat, hari kiamat, kewujudan hari kebangkitan, kewujudan syurga, neraka dan sebagainya. Maka Allah SWT suruh kita fikir. Dan tuan-tuan semua, ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i memandang bahawa air mani ni bukanlah najis, bukanlah najis, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, innama huwa bimanzilatil mukhati wal busaqi wal buzaqi, innama yakfika an tamsahahu bi khirqatin aw idkhiratin. Sesungguhnya kedudukan air mani itu sama seperti kedudukan hingus kita ni, wal busaqi dan kahak, wal buzaqi, dan juga bila mana kita ni sesemua, maka cukup innama yakfika an tamsahahu bi khirqatin aw idkhiratin, maka memadai cukup bagi kamu bila kamu nak bersihkan, maka kamu boleh lap dengan kain gitu ya, ataupun lap dengan rupuk gitu ya. Tak perlulah kita nak basuh, sebab kedudukan air mani itu seperti hingus, kahak. Kalau kita kena hingus boleh buat sembahyang. Tu kedudukannya dari sudut fiqhnya. Jadi cumanya air mani ni di antara air yang amat-amat lemah berbanding dengan air-air lain. Maka Allah SWT jadikan manusia ini, Allah Ta'ala sebut, alam nakhluqukum, adakah tidak kami jadikan kamu wahai orang-orang kafir, mimma imahin, daripada air yang amat lemah. Faja'alnahu fi qararin makin, lalu kami jadikan dia manusia ni dalam fi qararin makin, kami jadikan ianya berada di dalam tempat yang makin, yang kukuh, tempat yang kukuh. Iaitu di mana tempatnya? Iaitu tempatnya adalah rahim ibu. Jadi tuan-tuan semua, bila kita lihat, bila seorang ibu bila dia melahirkan anak, kita panggil ada uri tu, ada sok. Bahasa Kelantan panggil sok. Jadi sok tu, ketebalan sok tu, fungsi sok tu, fungsi uri tu, kita panggil, itu di antara tempat yang Allah SWT sifatkan, antara percantuman antara benih lelaki dengan benih perempuan itu, maka bercantumnya tempatnya dalam rahim ibu tu. Maka membesar anak tu, Allah Ta'ala sifat duduk dalam tu, dan ada yang Allah Ta'ala ciptakan dalam keadaan ada dua baby, ada 3 baby,
Ada pak baby pun ada kembar pak. Maka hebatnya Allah Ta'ala cipta. Tuan-tuan semua, maka Allah Ta'ala suruh kita memerhati di atas kejadian yang mana Allah Ta'ala sebut kepada orang kafir ni supaya kamu sedar yang kamu tak nak mengaku Allah tu Allah, tak nak sedar bahawasanya kamu ni daripada tiada kepada ada, daripada ada kepada tiada, dan daripada tiada kepada ada semula. Maka Allah Ta'ala bakit balik ni supaya kita ni orang panggil fikir balik kehebatan Allah SWT. Siapa dia yang boleh menciptakan manusia selain daripada Allah, menciptakan langit bumi selain daripada Allah, menciptakan segala makhluk selain daripada Allah? Maka ni Allah Ta'ala nak suruh fikir ni. Kalau kamu tak nak beriman, maka kamu fikir ni. Ila qadarin ma'lum, ila qadarin ma'lum, pada Allah Ta'ala simpan, faja'nahu fi qararin makin, Allah Ta'ala letak di qararin makin, dalam tempat yang kukuh, tak ada dalam rahim, ila qadarin ma'lum, sehingga waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga waktu yang Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Cuma kita duk kira-kira minggu itu tu kiraan kita, itu kiraan kita. Imam Syafi'i mak dia mengandung kepada dia, kalau tak salah hamba 4 tahun. Mak dia mengandung kepada dia 4 tahun. Duk mengandung tak keluar-keluar. Itu mengikut ada pendapat kata 4 tahun. Ada orang mengandung 7 bulan, ada mengandung 8 bulan, ada mengandung 9 bulan 10 hari, ada yang mengandung 10 bulan. Tak boleh nak kira, tak boleh nak kira secara tepat. Kalau ilmu kedoktorannya ada kira-kira dia, kira minggu, kita duk kira-kira tu 9 bulan 10 hari. Tu pun kita duk kira-kira, kalau orang rumah hamba dia basi sama, dia basi 2 minggu. Jadi ada kira basi-basi tu pun tak tepat. Jadi tuan-tuan semua, maka Allah SWT sebut ila qadarin ma'lum ni, waktu yang baby ni, yang aimani ni dijadikan daripada seketul aimani, nutfah, kemudian Allah Ta'ala pindahkan jadi alaqah, kemudian Allah Ta'ala pindahkan jadi mudghah. Semuanya 40 hari. Maka Allah Ta'ala masukkan roh. Jadi Allah Ta'ala sebut ila qadarin ma'lum, faqadarna fa ni'mal qadirun, faqadarna fa ni'mal qadirun, lalu kami tentukan, maka kamilah yang sebaik-baik yang menentukan. Bila Allah Ta'ala tentukan, maka Allah lah sebaik-baik yang menentukan. Bila Allah Ta'ala tentukan, pasti ikut memang. Kalau Allah Ta'ala tentukan, memang jadi. Bila Allah buat satu perkara, memang jadi. Kun fayakun. Bila kita buat satu perkara, belum tentu lagi jadi ataupun tak jadi. Mungkin boleh jadi ataupun tak boleh jadi. Kita buat, itu kita. Tapi Allah Ta'ala fa ni'mal qadirun, faqadarna fa ni'mal qadirun. Bila Allah tentukan sesuatu, maka Allah SWT lah sebaik-baik penentu. Bila kita tengok perancangan musuh-musuh Allah SWT, wa makaru wa makarallah, wa makaru, mereka merancang, musuh-musuh Allah Ta'ala ni merancang untuk nak menghapuskan agama Allah atas muka dunia. Wa makarallah, Allah Ta'ala juga merancang. Wallahu khairul makirin, Allah lah sebaik-baik perancang. Sama juga bila buat satu-satu perkara, menentukan satu-satu perkara, maka tidak boleh menandingi Allah SWT. Fa ni'mal qadirun, maka Allah SWT sebaik-baik yang menentukan. Faqadarna fa ni'mal qadirun, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan lagi keluar ayat wailun yawma idzil lil mukadzibin, celaka besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, tak percaya. Allahu akbar.
Baiklah kita ni percaya. Alhamdulillah ada orang yang mempercayai hidup atas muka dunia ni, dia yakin sama dengan Quran yang kita baca ni, kita akan jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mana kita duduk dalam kubur, sudah ada soalan ni, apa kamu buat atas muka dunia dulu? Di antara, kalau kita jenis baca Quran, kita akan sebut qara'tul Quran, kita baca Quran dulu atas muka dunia, dan kita yakin dengan apa yang ada dalam Quran, dan kita membenarkan Quran. Itu kita kena jawab depan malaikat yang bertanya ketika berada dalam alam barzakh. Itu di antara cerita dalam hadis yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka diteruskan lagi dengan ayat yang ke-25, alam naj'alil arda kifata. Alam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwata وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين. Alam naj'alil arda kifata. Allah Ta'ala masih lagi bertanya, bukankah kami jadikan bumi sebagai penampung? Allah Ta'ala tanya, tidakkah kami jadikan bumi ini sebagai penampung? Kifata diterjemah juga dengan apa ni, berkumpulnya. Ada yang memberi makna pengandung. Pengandung. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya memberi makna dhammatun, yang mana maknanya dekat kepada maknanya bumi ni sebagai pengandung. Pengandungnya maksudnya apa dia? Yang mengandungi di dalamnya sekalian yang hidup dan sekalian yang matinya. Hok hidup duduk ratah, hok mati duduk bawah. Hok hidup ni ramah di atas muka dunia ni. Maka Allah SWT sebut alam naj'alil arda kifata, kami jadikan dunia ni untuk menampung semua yang ada dalam perut bumi ni. Ada belaka, orang mati dah pun ada. Apa ni, ada bahan jalian, minyak pun ada. Minyak ada dalam laut tu. Minyak ada, gas dalam bumi. Pandainya Allah Ta'ala buat. Lepas tu apa lagi, emas, perak, petroleum, apa semua, termasuklah biji-biji besi dan sebagainya. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga menyebut ahya'an wa amwata, dan orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati. Maka Allah Ta'ala letak di bumi belaka. Nak tanam mana kalau tidak bumi? Maka bila kita pergi ke tanah perkuburan, kita lihat banyak batu-batu nisan ni, menunjukkan bahawasanya ada orang mati bawah tu. Ini tanah perkuburan ni menunjukkan bahawasanya dalam tu ada orang bawah tu. Maknanya betul lah Allah Ta'ala sebut alam naj'alil arda kifata, supaya orang-orang kafir ni dia fikir. Kita orang beriman pun kena fikir. Bila kita pergi ke tanah perkuburan, maka di situ kita akan terfikir satu hari kita juga akan masuk dalam alam barzakh. Maka kita pun jadilah baik. Hati kita kerah. Bila mana kita pergi tanah perkuburan, kita akan melihat batu-batu nisan ni, maka kita pun rasa terfikir kita satu hari kita juga akan mati seperti mana mereka mati. وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا. Dan kami jadikan padanya pasak-pasak yang tinggi-tinggi, dan kami beri minum kamu air yang tawar. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan apa dia?
jadikan pada bumi itu ada bukit-bukit pasok sebagai pasok bumi, bukit-bukit, dan Allah Ta'ala beri minum kepada kamu. Kena sedar bahawasanya Allah Ta'ala beri kepada kamu ma'an furata, air yang tawar. Mana kita nak minum air masin, air tawar, air atas gunung keluar, air hujan, yang mana kita tengok bila air hujan turun, maka adalah di sungainya, di tasik-tasiknya, di telaga kita pun, ni air-air yang boleh kita minum. Kalau air masin kita tak minum dia, tak boleh nak minum air masin. Maka Allah SWT jadikan air-air ini air tawar supaya kita boleh merasai air-air ini. Binatang pun minum air tawar ni, dia tak minum air masin, air laut ni dia tak minum. Kita tengok binatang-binatang di sungai je mereka minum air, di laut mereka tak minum air. Dia pun tak nak kepada masin. Maka betul lah Allah Ta'ala bagi kita minum ni air ma'an furata. Tetapi manusia, ada lagi manusia yang nak mendustakan, nak dustakan lagi, nak tak percaya kepada kehebatan Allah SWT, tak nak jadikan Allah itu Tuhan dia. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala peringatkan lagi, wailun yawma idzil lil mukadzibin, wailun yawma idzil lil mukadzibin. Besarnya kemurkaan Allah SWT bagi orang yang mendustakan, dengan Allah Ta'ala memberi ancaman celaka. Allahu Akbar. Allah Ta'ala sebut sendiri celaka, wailun. Jadi tuan-tuan semua, kalau kita sebut celaka, tak apa lagi kita sama orang tu pun kita tak sedap dengar dah. Celaka mu ni, bengo mu ni, tolo mu ni, tu pun kita tak sedap dengar dah. Kalau mak sebut kepada kita pun kita tak sedap dah. Celaka mu ni anak aku ni, dia panggil tidak berkat hidup kita. Kalau mak ayah marah, ni bukan mak ayah ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala sebut wailun yawma idzil lil mukadzibin, celaka kamu, celaka bagi orang yang duduk atas muka dunia ni mendustakan, menafikan. Allah Ta'ala buat bumi, tiba-tiba dia tak mengaku Allah Ta'ala buat bumi. Allah Ta'ala buat langit, tiba-tiba tak mengaku Allah Ta'ala buat dia sendiri ni, dia tak mengaku Allah Ta'ala buat dia. Dia menganggap ada kuasa lain seperti mana kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah Allah Ta'ala marah sangat ni, wailun yawma idzil lil mukadzibin, celaka. Wailun yawma idzin, kecelakaan yang besar bila akhirat esok. Yauma idzin ni mana pada hari akhirat esok. Sebab apa? Sebab al-mukadzibin, kamu dulu kamu dusta segala-galanya, menafikan, Allahu Akbar, menolak kebenaran. Maka Allah Ta'ala ulang berapa kali ayat wailun yawma idzil lil mukadzibin, ni banyak kali, wailun yawma idzil lil mukadzibin. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan semua, maka walaupun kita biasa dengan wailun yawma idzil lil mukadzibin ni, bila kita memerhati ayat ni maka kita kena selami bahawasanya celaka ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata celaka. Kalau Allah Ta'ala yang buat langit bumi, yang buat kita semua, dia sendiri kata celaka, maka betul-betul lah maksimum celakanya. Tak ada lah lebih daripada bila Allah Ta'ala sebut wailun yawma idzil lil mukadzibin, maka maksimum, maka mestinya orang yang disebut oleh Allah Ta'ala wail ini, maka tempatnya wadin finnar, iaitu satu lembah di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua selamat daripada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan sebab apa? Dengan sebab keingkaran ketika berada atas muka dunia dulu. Maka tuan-tuan semua, maka jangan kita dustakan, termasuklah hukum-hukum yang ada dalam Quranul Karim, hukum-hukum yang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita dusta, kita menafikan. Kita kena terima semua. Kenapa kita kena terima? Sebab kita ni
Allah Ta'ala sebut dah, alam nakhluqukum min ma'in mahin, aku yang buat mu. Bila aku buat mu kena ikutlah aku. Kita tak nak ikut Allah Ta'ala, Allah buat kita. Patutnya kita kena sedar, ingat selalu. Maka bila Allah Ta'ala buat kita, dia bagi buku manual. Buku manual, sebagaimana kereta yang baru keluar daripada kilang ada buku manual. Maka kita lebih-lebih lagi ada buku manual, iaitu Al-Quran dan juga Al-Hadis. Mudah-mudahan kita ikut panduan yang telah diatur, yang ditetapkan oleh Allah SWT melalui lidah Nabi Muhammad SAW menyampaikan Quran kepada kita yang diterima daripada Jibril AS, dan juga menyampaikan hadis-hadis Nabawi, hadis kursi. Jadi tuan-tuan semua, insya-Allah jangan termasuk kita ni termasuk dalam kategori yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala wahai celaka. Bagaimana kita tak nak jadi celaka, maka kita kena ikut perintah Allah SWT, patuh pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan semua, insya-Allah pada esok pagi insya-Allah kita akan sambung ayat yang ke-29 dan seterusnya, insya-Allah. Inqaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun, insya-Allah. Jadi tuan-tuan semua, berasa sekadar dulu pada pagi ini. Kita ni dah masuk bulan Maulid. Dah masuk bulan Maulidur Rasul. Kita duk panggil bulan Maulud. Ni sebenarnya Maulidur Rasul, hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah masuk Rabiul Awal kita ni. Maka pagi ni hamba kena handle untuk selawat dalam sebulan ni. Di sekolah hamba ni kita ke selawat pagi-pagi sebelum daripada mula kelas ni. Akan ambil masa selama lebih ke 5 minit ke 10 minit untuk kita sama-sama berselawat dengan pelajar-pelajar lah. Jadi tuan-tuan semua, perbanyakkan kita selawat, terutamanya dalam bulan-bulan mengingati hari kelahiran Nabi, Maulidur Rasul ini, Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Jadi sekadar dulu untuk pagi ini. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul Asri. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.